Saudara, menurut satu laporan akhbar menyatakan bahawa kira-kira 40% rakyat Malaysia mempunyai perlindungan takaful dan insurans. Sekaligus menunjukkan tahap kesedaran rakyat Malaysia terhadap kepentingannya masih lagi rendah. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata, lebih banyak kaedah dan jalan penyelesaian yang perlu dilakukan serta difikirkan kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan tahap kesedaran itu. Manfaat pelan perlindungan, topik yang akan dibincangkan dalam Ringgit Biz seketika nanti. Pastikan anda terus setia bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan, untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Biz Malaysia, edisi Rabu 15 November 2023. Selain bersiaran menerusi saluran berita RTM dan di TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube Biz Malaysia. Baik saudara, sebelum kita ke topik perbincangan utama, ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Dimulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan berhasrat mewujudkan pembiayaan peralihan tenaga dengan kerjasama sektor keuangan. Menurut Menteri Ekonomi, inisiatif itu sebagai langkah membantu syarikat yang tidak layak mendapat pembiayaan hijau meskipun terlibat projek peralihan tenaga. RM2 bilion diperuntuk menerusi Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara bagi pembiayaan projek peralihan tenaga. Datuk Seri Fadilah turut maklumkan Kuala Lumpur merancang untuk memperkukuh pelibatan dalam inisiatif jalur dan jalan BRI China di samping meneroka perkongsian ekonomi yang lebih luas dengan ekonomi kedua terbesar dunia itu dalam bidang pertumbuhan pesat seperti pembangunan mampan dan perdagangan hijau. Negara telah bertindak proaktif dengan mengambil langkah penting dalam mentadbir dan mengeluarkan minyak sawit mampan. Beliau juga menggesa pihak berkepentingan minyak sawit agar memanfaatkan peluang luas yang disediakan menerusi hubungan perdagangan dan ekonomi yang berkembang pesat antara Malaysia dan China. Kita ke analisis saham. Bursa Malaysia memulakan sesi dagangan Rabu dengan lebih tinggi didorong oleh data inflasi Amerika Syarikat bagi Oktober yang membayangkan kemungkinan kempen Bank Pusat Negara Maju itu untuk menaikkan kadar faedah telah berakhir. Saudara, seterusnya kita tinjau prestasi pasaran bersama PNB Investment diikuti harga komoditi setakat tengah hari tadi. Kerajaan akan menambah baik program perlindungan sosial yang mendapat perlindungan sewajarnya. Kadar tanggungan kerajaan di bawah skim keselamatan sosial akan ditingkatkan kepada 90% dengan peruntukan RM100 juta. Syarikat pengendali untuk menanggung baki 10% caruman bagi pihak pekerja gig harus tanggung dan tunjukkan simpati dan keprihatinan pada kelompok ini. Saraan KWSP ditingkatkan kepada RM500 setahun terhad kepada RM5,000 seumur hidup. Had caruman padanan kerajaan di bawah program iSuri ditingkatkan kepada RM300 setahun terhad kepada RM3,000 seumur hidup. Skim keselamatan sosial suri rumah diteruskan dengan RM50 juta
memanfaatkan lebih 400,000 suri rumah tangga yang berdaftar di bawah IKASI. Air sayang KWSP diperluas untuk membolehkan isteri memindahkan 2% caruman share pekerja kepada suami. Okey, antara manfaat perlindungan yang pertama, kita nak mengurangkan risiko sakit. Kita sudah maklum kos perubatan sekarang semakin meningkat. Jadi kalau kita sakit, tak kisahlah sakit sikit ke, sakit kritikal ke, kalau ada perlindungan itu sendiri akan membantu kita membiayai segala kos-kos perubatan. Jadi tak mengganggu sedikit pun saving yang kita ada. Okey. Yang kedua adalah sekiranya berlaku kemalangan yang mengakibatkan kita tak boleh bekerja. Jadi kalau adanya perlindungan juga memberi manfaat kepada kita, memberi pampasan. Sekiranya sebelum tu kita tak boleh kita boleh menanggung macam-macam komitmen, tapi selepas sakit tak boleh bekerja, pendapatan tak ada, sekurangnya pampasan kita ada. Okey. Yang ketiga, kematian. Kematian ni kebiasaan yang manfaatnya akan dinikmati oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Jadi jangan biarkan orang yang kita sayang tu terkontang-kanting. Jadi carilah perlindungan sesegera yang mungkin. Dalam dunia di mana ketidakpastian muncul, pelan perlindunganlah yang teguh berdiri sebagai benteng anda untuk menjadi perisai melindungi impian, usaha dan juga orang yang anda sayangi. Ianya bukan hanya tentang digit atau nombor di atas kertas maupun bayangan, tetapi ia adalah keselamatan hari esok yang lebih cerah. Dengan perlindungan yang direka baik, anda bukan sekadar bersedia untuk perkara yang tidak diketahui. Dalam tidak sedar, anda juga memperkasakan diri terhadap arus kehidupan yang tidak dapat diramalkan. Tidak perlulah was-was dalam memiliki pelan perlindungan. Jadi, tidak rugi melabur dalam jaringan keselamatan yang memastikan ketenangan fikiran anda. Bab kata, sihat itu mahal, tetapi sakit itu lebih mahal. Baik, saudara, itu kata mereka manfaat pelan perlindungan. Dan kalau kita lihat, sebenarnya setiap pengendali takaful menawarkan pelan perlindungan yang hampir sama. Setiap individu mempunyai keperluan dan kehendak yang berbeza. Malah jumlah perlindungan yang mahu ditetapkan juga berbeza mengikut keperluan masing-masing. Contohnya, jika pendapatan tahunan seseorang itu RM60,000 setahun, maka jumlah perlindungan yang disarankan adalah RM600,000, iaitu jumlah perlindungan berdasarkan 10 kali ganda pendapatan tahunan. Dengan jumlah perlindungan itu, ahli waris masih dapat meneruskan kehidupan. Ini antara fungsi pelan perlindungan yang akan membantu dalam kesejahteraan keuangan kita. Tetapi pelan perlindungan ini mempunyai pelbagai lagi fungsi untuk menjamin kesejahteraan keuangan. Manfaat pelan perlindungan, topik akan kita bincangkan bersama dengan seorang tetamu undangan khas yang telah pun bersiap sedia di studio. Ketika ini kita bersama dengan Puan Nur Izzati Sueb, Pengarah Urusan Advisora Great Advisory Perunding Keuangan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Akmal. Sihat Puan Nur Izzati? Alhamdulillah sihat. Akmal, bagaimana? Alhamdulillah sihat. Saya tak sabar untuk buat perkongsian berkenaan dengan pelan perlindungan ini Puan Izzati. Ya Akmal, saya pun tak sabar nak berkongsi dengan lebih ramai lagi di luar sana tentang betapa bermanfaatnya pelan perlindungan. Betul. Seperti mana kita tahu ataupun yang saya nyatakan tadi itu berkenaan dengan satu laporan akhbar yang memetik kata 40% rakyat Malaysia mempunyai perlindungan takaful dan insurans. Ini menunjukkan angka yang rendah kalau kita bandingkan dengan perlunya ada pelan perlindungan. Jadi pandangan Puan berkenaan dengan angka ini bagaimana Puan? Menarik statistik ini saya kira Akmal kerana 40% ini agak tinggi Akmal. Berbanding dengan pada tahun 2018 Baik. sekitar 15% saja penembusan terhadap takaful. Baik. Tetapi setelah COVID-19, ianya menunjukkan peningkatan yang agak baik dan kesedaran masyarakat semakin meningkat. Namun angka 40% ni Akmal masih boleh ditambah baik dan ianya memerlukan usaha daripada pelbagai pihak termasuk kerajaan dan juga pihak swasta.
betul. Jadi kalau kita tengok sebenarnya keperluan macam juga yang saya kata tadi tu, keperluan individu juga adalah keutamaan yang perlu dikenal pasti sebelum untuk mengambil keputusan menyertai mana-mana pelan takaful kan. Kerana keperluan individu itu berbeza antara satu sama lain. Jadi apa antara perkara pertama yang perlu kita lihat sebelum kita nak mengambil apa-apa pelan takaful ataupun pelan perlindungan ini, Puan? Menarik, Akmal. Sebab ini antara perkara ataupun stigma masyarakat tentang pelan perlindungan. Ianya mahal, ianya tidak mampu milik. Tapi sebenarnya, Akmal, sebelum kita memiliki ataupun membuat keputusan untuk mengambil apa-apa perlindungan, perkara pertama yang kita perlu lihat adalah meneliti keperluan peribadi ataupun individu tersebut. Ianya merujuk kepada berapa jumlah perlindungan, risiko apa yang hendak dilindungi dan siapa yang hendak dilindungi. Itu adalah perkara pertama yang perlu diteliti sebelum mengambil keputusan mengambil satu-satu pelan perlindungan. Baik, jadi kalau itu satu perkara pertama juga. Ini juga melibatkan tentang status kesihatan kita. Betul, Akmal. Betul. Mungkin Puan boleh kongsikan sikit. Okey. Merujuk kepada status kesihatan, Akmal, ramai yang salah anggap sesiapa sahaja boleh memiliki pelan perlindungan. Tetapi syarikat-syarikat takaful mempunyai piawaian yang tertentu untuk memastikan pelanggan tersebut layak untuk memiliki pelan perlindungan. Dan salah satunya adalah status kesihatan. Baik. Jadi itu tentang kesihatan, tentang faktor kesihatan. Jadi sebenarnya kan Puan Izzati, kita ataupun kita nak memberitahu awareness atau kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia. Sementara kita sihat, sementara kita muda, itu sepatutnya kita kena ambil. Kenapa tu? Kenapa? Masa muda tu. Kenapa semasa masih muda? Betul. Semasa masih sihat. Ya. Sebab pelan perlindungan ni semakin kita berusia, ianya semakin tinggi caruman. Bulanannya. Dan bulanannya semakin tinggi, Akmal. Takkan sehingga umur 60, 50 baru masa tu kita nak mohon. Walaupun semasa tu kita telah memiliki status kewangan yang baik, yang stabil, tetapi kemungkinan kita melihat status kesihatan pula yang tidak baik untuk melayakkan kita memiliki pelan perlindungan. Disebabkan itu, semasa masih sihat, semasa masih muda, cepat-cepatlah memiliki apa-apa saja pelan perlindungan. Betul. Itu yang kita harapkan dan juga kita inginkan kesedaran daripada seluruh rakyat Malaysia kan. Dan kalau kita bercakap pula Puan Izzati tentang jenis-jenis pelan perlindungan kan, ianya boleh dikatakan ataupun boleh bermula daripada perlindungan komprehensif yang lengkap segala-galanya sehinggalah ke perlindungan yang mesra bajet, sebab maklumlah sekarang ni kan dengan kos hari hidup semakin tinggi, cabaran keuangan yang semakin menekan dan sebagainya. Tapi ada ke pelan perlindungan yang mesra bajet ini? Mesra bajet. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan. Okey. Yang ni mungkin menarik minat ramai di luar sana, Akmal. Betul. Okey. Kerana di Malaysia, Akmal, terdapat pelbagai jenis pelan perlindungan. Baik. Bermula daripada pelan perlindungan yang komprehensif yang melibatkan perlindungan asas, perlindungan sakit kritikal, malah perlindungan perubatan yang paling digemari oleh rakyat Malaysia iaitu kad perubatan. Baik. Namun begitu, Akmal, ada juga pelan-pelan yang mampu dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat iaitu kita panggil sebagai pelan takaful bertempoh. Baik. Ianya lebih mesra bajet dan pada masa yang sama sekiranya masyarakat melihat caruman yang tinggi, mereka boleh melihat kepada satu aspek lagi iaitu perlindungan kemalangan peribadi yang lebih mampu milik yang boleh dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat. Dan Akmal, ada satu sebenarnya pelan perlindungan yang percuma yang diberikan oleh kerajaan. Wow, itu nak dengar ni, nak dengar. Apa tu? Apa pelan perlindungan kesihatan percuma iaitu skim MySalam. MySalam. Yang boleh dimiliki oleh golongan-golongan tertentu yang layak dimohon di mana-mana hospital kerajaan untuk memiliki pelan perlindungan kesihatan yang percuma.
daripada kerajaan. Itu dia. Sebenarnya ada pelbagai plan yang kita boleh pilih kan. Seandainya kita ingin dia berbalik semula kepada caruman bulanannya. Betul. Sekiranya ianya adalah percuma, kita tidaklah boleh mengharapkan pampasannya atau perlindungannya sangat Yang besar. tinggi, Yang betul. tinggi. Perlindungannya, pampasannya mungkinlah cukup-cukup sekadar untuk melindungi beberapa penyakit sahaja. Betul Akmal, betul. Dan kalau kita ingin tahulah Puan, kita dah masuk kepada topik kita ni berkenaan dengan manfaat pelan perlindungan. Jadi kita nak sebarluaskan, nak berkongsikan kepada para penonton, kepada seluruh rakyat Malaysia manfaat pelan perlindungan ini kepada diri kita, kepada kesejahteraan keuangan, kepada masa depan. Betul, dan juga Akmal. kesejahteraan keuangan keluarga. Itu yang penting. Manfaat terbesar memiliki pelan perlindungan ni Akmal adalah kepada ketenangan fikiran. Baik. Itu yang paling utama. Dan jika kita perhalusi, sekiranya seseorang itu memiliki perlindungan takaful hayat, ianya dapat memberi jaminan keuangan kepada sebuah keluarga andai kata yang memberikan nafkah yang terbesar dalam keluarga itu ditakdirkan ditimpa musibah, maka ada satu jaminan keuangan yang dapat melindungi masa depan keluarga. Baik. Sekiranya kita tengok pula daripada sudut perlindungan pesakit sakit kritikal ataupun perubatan, ianya dapat memberikan ketenangan fikiran tatkala ditimpa musibah penyakit. Baik. Dan kalau kita tengok Akmal, sekarang kos untuk rawatan sakit kritikal bukannya murah Akmal. Dan bukannya semakin menurun, malah semakin meningkat. Malah makin meningkat. Kalau kita tengok kos kanser sekarang tahunan boleh mencecah sehingga ratusan ringgit. Disebabkan inilah betapa pentingnya pelan perlindungan dimiliki oleh semua individu kerana ianya dapat memberi ketenangan fikiran. Betul. Semasa ditimpa musibah yang tak dijangka, risiko-risiko kehidupan yang sentiasa mendatangi kita Akmal. Baik, itu kalau kita lihat kepada perlindungan kesihatan seperti rawatan kanser dan juga sebagainya. Betul. Itu di hospital, tapi kita juga kena memikirkan kos-kos perubatan selepas itu. Selepas, ya, betul. Jadi sebenarnya perlindungan ini adakah ianya akan cover ataupun dikira sekali semua tu, Puan? Betul Akmal. Okey, kalau kita melihat kepada pelan perlindungan kad perubatan, ianya akan membiayai kos-kos semasa dalam hospital. Baik. Semasa mendapatkan rawatan. Tetapi sekiranya kita memiliki perlindungan sakit kritikal, ianya dapat memberikan satu nilai tunai untuk sara hidup selepas itu Akmal. Baik. Kita lihat sara hidup selepas berlakunya sakit kritikal, kita mungkin terpaksa membeli keperluan-keperluan tambahan. Dan mungkin kita tidak boleh bekerja. Baik. Semasa itulah perlindungan sakit kritikal sangat-sangat membantu Akmal. Baik, itu dia perbezaan antara perlindungan sakit kritikal dan juga kad perubatan. Betul, itu kita perlu jelas dan juga kita perlu perhalusi, fahamkan fungsinya. Betul, baik, selepas ini kita nak kongsikan ataupun kita nak dapatkan perkongsian daripada Puan sendiri pengalaman mengendalikan kes-kes daripada pelanggan, bagaimana memberi manfaat kepada mereka. Jadi kita akan kongsikan selepas ini. Kita berehat seketika, Puan? Boleh, Puan. Baik, jadi kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, BIS Malaysia. Berehat seketika. Excellencies, with due humility, I call upon each of us to strategically employ our diplomatic channels and networks, institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza, halt all Israeli settlement activity, and settle violence against Palestinians in the West Bank. Immediately cease the forced displacement of civilians. Investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Support the Arab Peace Initiative and facilitate negotiations with reputable mediators to advance the two-state solution. With the recognition of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital, and combat the global rise of Islamophobia while safeguarding the right to peaceful expression of support for the Palestinian cause.
In closing, allow me to reaffirm Malaysia's ironclad commitment to the President cause. Kembali dalam BIS Malaysia, kita masih lagi bersama dengan tetamu undangan di studio membincangkan topik manfaat pelan perlindungan bersama dengan Puan Nur Izzati Syuib, Perunding Kewangan Pengarah Urusan Advisora Great Advisory. Baik Puan, tadi kita dah kongsikan jenis-jenis ataupun pelan-pelan perlindungan dengan berbeza fungsinya. Betul. Baik, jadi daripada pengalaman Puan sendiri sebagai perunding takaful, perunding keuangan, pastinya akan ada banyak pengalaman yang kita boleh jadikan sebagai iktibar, kan? Kenapa kita kena ambil dan juga ianya memberikan satu bantuan keuangan kepada mereka. Ya, betul. Silakan Puan. Kalau nak diikutkan pengalaman Akmal, memang banyak. Betul. Banyak. Dah 10 tahun dalam bidang kewangan, dalam industri ini, saya melihat pelbagai jenis tuntutan, pelbagai jenis kes. Dan hari ini Akmal, saya suka nak berkongsi dengan kes terbaru yang saya sendiri laksanakan tuntutan terhadap pelanggan saya. Baik. Iaitu beliau seorang wanita. Baik. Berusia sekitar 40-an. Dalam bulan Julai 2023 iaitu tahun ini, beliau diserang sakit jantung, Akmal. Baik. Pada usia 40-an, dan beliau mengadu sesak nafas dan dikejarkan ke hospital panel yang berdekatan. Baik. Dan apabila kita doktor buat rawatan dan scan dan sebagainya, dapati saluran jantung beliau, salah satu saluran tersumbat 100%, Akmal. Baik. Dan bagusnya di hospital panel kita membuat terus pembedahan segera dan dapat menyelamatkan keadaan pesakit tersebut, dan alhamdulillah hari ini pelanggan tersebut telah pun sembuh sepenuhnya. Saya baru sahaja hubungi beliau tadi dan dia kata alhamdulillah dah sihat sepenuhnya, dan kita dapati, Akmal, di saat kecemasan, di saat musibah, kita tengok bagaimana pelan perlindungan yang beliau miliki ini membantu beliau mendapatkan rawatan yang cepat, rawatan yang selesa dengan kemudahan yang cepat dan pantas. Betul. Oleh doktor pakar. Di sinilah kita lihat bagaimana di saat kecemasan, di saat musibah, bukan sahaja bil hospital ditanggung, tetapi beliau sendiri merasa lebih selesa berada di hospital yang lebih baik untuk dapatkan rawatan tersebut. Baik. Jadi mungkin Puan, orang ada katalah, netizen kata, kita ada simpanan kecemasan, kan? Kita tak payahlah ambil kad perubatan, kita ada perlindungan, kita ada wang kecemasan ni, kita ada simpanan, kita boleh gunakan. Jadi stigma itu kita rasa betul, bagus kita ada simpanan kecemasan. Tetapi betul. dengan adanya pelan perlindungan ini, ianya memberikan satu lagi perspektif ataupun satu lagi bantuan yang sangat besar. Sangat betul, Puan? Sangat cepat, sangat besar. Kerana Akmal, kalau mengikut kewangan, prinsip kewangan, kita memerlukan 6 bulan simpanan kecemasan. Betul. Tetapi 6 bulan simpanan kecemasan ini adakah mencukupi untuk kos-kos rawatan yang mencecah hingga ratusan ribu ringgit? Dan sepatutnya simpanan kecemasan ini digunakan untuk hal-hal yang lain. Kerana perlindungan, pelan perlindungan ini sebenarnya telah memindahkan risiko kewangan kita. Kita berkongsi risiko kewangan dengan syarikat-syarikat takaful yang berkongsi risiko dengan kita. Baik. Maka dengan itu sebenarnya sangat perlu untuk memiliki pelan perlindungan daripada kita menggunakan wang kecemasan yang sepatutnya digunakan di tempat lain. Betul. Dan difahamkan juga bahawa kalau kita mencarum dalam pelan takaful ini sebenarnya, Puan Izzati, dia bukan sahaja untuk melindungi dari segi keuangan, tapi kita juga ada satu konsep bersedekah, betul? Betul, Ya. Akmal. Macam mana tu, Puan? Okey, dalam takaful ni sebenarnya kita menggunakan konsep tabaruk. Baik. Tabaruk ini bermaksud derma. Apabila seseorang itu menyertai pelan takaful, sebenarnya beliau telah pun menderma setiap bulan secara konsisten. Baik.
Bayangkan Akmal, tanpa sedar kita nak melindungi diri kita, kita nak melindungi keluarga kita daripada musibah kewangan. Pada masa yang sama kita juga saling membantu, saling menderma antara sesama peserta di dalam tabung takaful dan tabung tabaruk tersebut. Betul. Cuba bayangkan sebenarnya dalam masa yang sama kita mencarum untuk perlindungan kita. Sebenarnya kita juga ada saham akhirat di akhirat. yang kita bawa ke sana. Itu saya rasa mungkin ada yang ramai yang tak tahu, tak nampak kan. Betul. Sebenarnya banyak manfaat yang ada dalam plan takaful ini. Terutamanya yang syariah compliance Syariah compliance, kita saling membantu Akmal. Sebab di saat kita ditimpa musibah, siapa yang nak bantu kita? Kalau bukan kita sendiri. Betul. Dan juga sesama peserta takaful tersebut. Betul. Dan cuba kalau kita bayangkanlah seandainya kita ditimpa kecemasan dan juga sebagainya, dengan jumlah wang yang sangat besar itu, mungkinlah kita kena meminjam daripada saudara mara dan juga sebagainya. Jadi betul. Itu dah menimbulkan satu kegelisahan kepada kita. Jadi seperti mana yang Puan Izzati maklumkan tadi, ketenangan fikiran. Ketenangan, peace of mind. Peace of mind, yes. Itu yang paling besar Akmal. Manfaat pelindungan ni sebenarnya paling besar adalah memberi ketenangan fikiran. Betul. Di saat ditimpa musibah dan risiko-risiko yang tak dijangka. Betul. Baik. Jadi kalau kita tak tahulah ataupun kita lihat kepada situasi semasa kan, Puan Izzati, dengan situasi ekonomi yang sangat mencabar, mungkin ada yang mengatakan bahawa pelan perlindungan ni bukan termasuk dalam perancangan keuangan bulanan. Jadi macam mana kita nak ubah persepsi agar ianya boleh dijadikan sebagai satu keperluan dan juga dalam kira-kira keuangan kita? Untuk mengubah pandangan ini Akmal, sepatutnya dalam keadaan ekonomi yang mencabar inilah kita nak ada satu perkara yang boleh bagi satu garanti, satu jaminan, satu perasaan ketenangan. Betul. Dan apakah itu? Kalau bukan satu pelan perlindungan. Betul. Dan sebenarnya pelan perlindungan untuk kita miliki, kita tak perlu letakkan 100% pendapatan kita pun. Hanya mungkin 10 ke 20% sahaja daripada keseluruhan pendapatan. Dan bila kita faham apa yang dimaksudkan dengan ketenangan fikiran, tak mungkin kita rasa ini bukan satu keperluan. Kan? Apa perkara yang bila you letakkan memberikan satu ketenangan fikiran dan ianya sebenarnya satu keperluan dalam ekonomi yang mencabar ini Akmal. Betul. Jadi memang sepatutnya masyarakat di luar sana perlu meletakkan pelan perlindungan ini sebagai satu keperluan dalam perancangan kewangan dan percayalah ianya dapat memberi manfaat yang sangat baik, sangat berpanjangan. Baik, jadi kalau kita lihatlah mungkin orang ramai yang menyatakan saya dah rasa macam perlu sebenarnya kita ada pelan perlindungan ini. Jadi mereka nak dapatkan khidmat nasihat ataupun nak merujuk kepada pelan perlindungan yang tepat yang bersesuaian dengan bajet mereka. Jadi macam mana mereka boleh nak mencari panduan dan juga ilmu berkenaan itu? Sudah pasti hari ini Akmal, kita di mana-mana syarikat takaful, semua perunding-perunding takaful adalah perunding takaful yang bertauliah. Betul. Jadi untuk masyarakat di luar sana yang nak mencari pelan perlindungan yang bersesuaian dengan keperluan dan kedudukan kewangan anda, boleh sahaja berjumpa dengan mana-mana perunding takaful yang berdaftar, yang bertauliah, dan insya-Allah mereka ini boleh membantu. Baik. Dan mungkin di luar sana nak hubungi saya pun boleh. Betul. Kan Akmal, kan apa salahnya? Baik, insya-Allah terus je ke Facebook Nur Izzati macam tu. Betul. Baik, jadi kita katakan sebagai analoginya, kalau kita bawa kereta, kita risau kalau kereta kita tiada perlindungan insurans juga sebagainya. Betul. Kenapa kita tak risau kalau diri kita tiada perlindungan? Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Sedangkan kereta tu jadi lebih bermakna pada diri sendiri Akmal. Kan. Baik, jadi Puan Izzati nampaknya masa kita ada setakat ini sahaja. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Izzati Shoaib yang telah pun bersama-sama kita untuk berkongsi tentang manfaat pelan perlindungan ini. Terima kasih Puan. Sama-sama Akmal. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Berjumpa lagi kita. InsyaAllah. Baik saudara, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, saya Akmal Hafiz Husan. Assalamualaikum.